Saudara dan saudari yang saya hormati, penonton video yang budiman, di dalam siri video ini, saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan mengapakah kita perlu memilih pelbagai bentuk bahan bacaan untuk dibaca dan tidak terikat kepada satu bentuk bahan bacaan sahaja. Apa yang saya cuba sampaikan? Maksudnya, sekiranya anda suka membaca, anda tidak sewajarnya membataskan pembacaan anda kepada satu bentuk bahan bacaan saja. Sebaliknya, anda perlu berani untuk meneroka bahan-bahan bacaan yang lain walaupun yang jarang anda baca bagi mendapat manfaat yang berbeza daripada kepelbagaian membaca bahan-bahan bacaan ini. Terdapat pelbagai bentuk bahan bacaan yang kita boleh pilih. Kita ada buku-buku bukan fiksyen, kita ada buku novel popular, kita ada buku novel sastra, kita ada majalah, kita ada karya autobiografi dan biografi, kita ada jurnal-jurnal ilmiah, kita ada ensiklopedia dan kita juga ada surat khabar dan majalah. Malah di zaman teknologi ini kita juga ada laman web dan juga kita ada blog yang boleh dipilih sebagai bahan bacaan kita. Apakah kepentingan kita mempelbagaikan bahan-bahan bacaan? Saudara dan saudari, di dalam diri seseorang terdapat pelbagai dimensi dan sisi yang berbeza-beza. Ada waktu-waktunya kita sukakan ilmu-ilmu yang tinggi dan berat sifatnya yang menuntut kita berfikir secara kompleks dan fokus. Ada waktu-waktu ketikanya pula kita lebih sukakan suasana yang santai, yang hiburan, membolehkan kita berasa tenang dengan suasana persekitaran. Pada masa-masa yang sama juga, kita juga perlu mengetahui apakah yang sedang berlaku di sekeliling kita sehari-hari. Jadi dengan kita rajin membaca pelbagai bentuk bahan bacaan ini, kita sebenarnya menyesuaikan keperluan diri kita mengikut situasi di mana kita berada pada setiap hari. Dan di dalam video ini, sahabat-sahabat saya akan menerangkan apakah kepentingan kita memilih dan membaca pelbagai bentuk bahan bacaan yang berbeza. Tadi, para penonton sudah mendengarkan mengapa kita kena mempelbagaikan bahan bacaan oleh saudara Yusni tadi. Kerana setiap bahan bacaan ada input-input dan ada keistimewaan yang tersendiri. Jadi, saya akan menceritakan apa manfaat dan kepentingannya apabila kita membaca surat khabar dan majalah. Kalau kita muka surat khabar, kita mesti terfikir dia membosankan dan perkara-perkara yang tidak memberi hiburan. Tapi kita kena ingat bahawa dalam surat khabar ini, dia dapat memberi kita maklumat dan isu-isu semasa. Berkaitan apa? Berkaitan politik, berkaitan sosial, berkaitan ekonomi, hiburan, agama dan sukan. Tapi kan, penonton sekalian, kita kena tahu, setiap surat khabar ini mempunyai kecenderungan politik masing-masing. Jadi, apa kita perlu buat? Adakah kita hanya ingin baca satu surat khabar saja? Don't do that. Jangan begitu. Kerana kita rakyat Malaysia, kita kena membaca surat khabar yang berbeza dan bersifat bertentangan. Kerana apa? Kerana apabila kita membaca yang bersifat bertentangan, kita dapat menggerakkan minda kita. Dan bukan itu saja, mengenai majalah. Majalah pula. Okey. Majalah adalah manfaatnya, dia akan dapat memberi kita pengetahuan dan maklumat yang terkini yang lebih terperinci oleh penulis-penulis. Untuk pengetahuan penonton semua, penulisannya bersifat kontemporari dan terkini. Bukan itu sahaja, majalah juga memberi kita pelbagai manfaat. Majalah bagaimana? K-pop, majalah mangga dan pelbagai lagi. Kita kena ingat dalam setiap majalah ada artikel-artikel yang bermanfaat. Dan untuk pengetahuan penonton semua, majalah ini juga dapat memberi pengetahuan dan maklumat yang terkini dengan lebih terperinci oleh setiap penulis. Kerana apa? Kerana penulisannya bersifat kontemporari dan terkini. Jadi, usah gentar dan jangan risau. Setiap majalah ada kebaikan. Buku bukan fiksyen. Adakah anda tahu apa itu buku bukan fiksyen? Buku bukan fiksyen merupakan satu karya expository, iaitu karya penerangan dan juga penjelasan. Jadi, antara contoh-contoh buku bukan fiksyen adalah buku-buku keagamaan, politik, alam sekitar, pendidikan dan banyak lagi. Kebanyakan buku bukan fiksyen adalah mengandungi kajian daripada pemerhatian dan juga analisis. Jadi, untuk mereka yang ingin ikuti wacana ataupun idea dan perbincangan, anda boleh dapatkan buku bukan fiksyen untuk mengetahui tentangnya.
Dan buku bukan fiksyen sering dikenal pasti sebagai satu makanan minda untuk mereka yang suka berfikir. Dan ia juga terdapat elemen daya yang boleh menggerakkan masyarakat. Pemimpin negara dan juga pembuat dasar seringkali menjadikan buku bukan fiksyen sebagai rujukan utama. Tapi bukan sahaja pemimpin, masyarakat awam juga dapat manfaat daripada buku bukan fiksyen. Antaranya mereka akan lebih berilmu, lebih mengetahui banyak maklumat dan mereka juga akan dapat banyak pengetahuan juga isu-isu masyarakat. Sekiranya anda ingin mengetahui tentang sesuatu isu ataupun perkara dengan lebih mendalam, maka bahan bacaan terbaik adalah dapatkan buku bukan fiksyen. Yang ni saya suka. Membaca buku karya fiksyen dan sastra. Tahukah anda, karya ini banyak bermain dengan imajinasi yang dihidupkan dengan kepelbagaian watak dan berpotensi untuk dijadikan inspirasi untuk kita menyelesaikan konflik dan permasalahan yang timbul dalam kehidupan. Buku fiksyen dan buku kesusastraan banyak menggambarkan senario kemasyarakatan yang kita boleh adaptasi dan aplikasi dalam kehidupan sebenar. Penonton sekalian, bayangkan dalam satu karya sastra, kita ada kepelbagaian plot, kita ada watak-watak yang berbeza, kita ada tajuk dan mesej yang berbeza. Dan ketiga-tiga elemen ini, kita boleh nilai, kita boleh analisa dan kita boleh adaptasi untuk kita bawa ke kehidupan kita. Baru sahaja tadi, Saudari Nadia memberitahu manfaat apabila kita membaca buku fiksyen. Jadi, apa kaitannya pula manfaatnya berkaitan dengan membaca komik dan novel grafik? Kita ketahui bahawa di Malaysia, orang-orang muda terutama sekali suka membaca komik. Jadi ada manfaat ke kalau kita baca komik ni? Saya terfikir juga. Jangan ingat baca komik tidak ada manfaat. Sebenarnya, pelbagai manfaat yang kita dapat memperolehi daripada membaca komik. Yang pertama, untuk pengetahuan penonton sekalian, apabila kita membaca komik ataupun novel grafik ini, kita dapat dapati bahawa elemen penulisan dan ilustrasi yang membantu untuk menyampaikan mesej dengan lebih baik. Dan ia juga dapat mendatangkan hiburan kepada pembaca dan dapat memberi inspirasi dan pengajaran melalui pembacaan komik tersebut. Dan bukan itu saja, dia juga dapat merangsang imajinasi dan kreativiti seorang pembaca tersebut. Adakah dari segi penghayatan pula bagaimana? Jangan risau. Apabila kita membaca komik, kita dapat mengimajinasi, membayangkan peristiwa tersebut dan seterusnya kita dapat membina penghayatan kita terhadap apa yang kita baca, terhadap nilai estetika kesenian yang diberikan oleh penulis dan pelukis tersebut. Adakah anda tahu apa itu buku biografi dan autobiografi? Buku biografi dan autobiografi khususnya menceritakan kisah hidup seseorang, terutamanya individu-individu yang terkenal dan berjaya. Dari bahan bacaan ini, pembaca akan dibawa mengimbau perjalanan kehidupan individu tersebut daripada riwayat hidupnya, asal-usulnya, latar belakang dan peristiwa kehidupan mereka. Daripada situ, kita akan dapat pelajari dari pengalaman individu tersebut, cara mereka tempuhi pahit getir untuk mencapai kejayaan. Mereka juga boleh menjadi mentor dan inspirasi untuk kita jadikan sebagai pedoman. Dengan membaca bahan bacaan seperti buku biografi dan autobiografi, kita juga dapat mengenali diri kita dengan mendapat tahu tentang kekuatan kita, kelemahan kita dan juga potensi diri kita. Kita juga akan belajar untuk melihat sesuatu perkara dengan pelbagai cara daripada aspek sosial politiknya, sosial ekonomi dan juga kemasyarakatan. Jadi, dengan membaca buku biografi dan autobiografi, kita akan dapat lebih banyak aspek kehidupan daripada individu-individu yang berlainan. Seterusnya, kita ada ensiklopedia. Ensiklopedia adalah satu bahan bacaan yang dihasilkan dengan banyak jilid. Ensiklopedia diulas dengan lebih terperinci dan disusun dengan lebih sistematik mengikut turutan abjad. Atau dengan kata lainnya, ensiklopedia adalah satu set kompilasi pengetahuan dalam cabang khusus untuk
pendokumentasian profesional, rujukan ilmiah dan rekod sejarah dan budaya. Tahukah anda, melazimi pembacaan ensiklopedia akan mendorong seseorang untuk menjadi individu yang bermaklumat, menjadi orang yang berpengetahuan yang mendalam dan meningkatkan sifat ingin tahu. Pada zaman sekarang, ada pelbagai jenis ensiklopedia yang boleh didapati di pasaran. Jika anda tak percaya, anda boleh pergi ke mana-mana jenis perpustakaan yang semestinya menawarkan pelbagai jenis ensiklopedia berkenaan pelbagai bidang ilmu. Contohnya, ensiklopedia agama, haiwan, perubatan, angkasa lepas dan sebagainya. Seronok tahu baca ensiklopedia ni. Hai, saya Nadia. Saya sangat berbangga Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. Hai, saya Amira dan saya berbangga Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. KL Baca. Hai, saya Aiman. Saya sangat bangga kerana Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. KL Baca. Hai, nama saya Hani Zahira. Jom meriahkan sambutan Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. Hai, saya Aidil. Mari kita sama-sama meriahkan sambutan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. #KL Baca.